Zombie apocalypse. Salam sejahtera, salam durian. Okey, berkenaan dengan teknologi busuk ni, sebenarnya idea ni tercetus 20 tahun yang lepas. Apabila saya pergi melawat kebun sayur, kita dapati kebun sayur akan membuat batas ataupun membuat peparitan yang selengkapnya untuk memastikan air dapat disalurkan secepat mungkin selepas musim hujan ataupun selepas pengairan. Kalau seandainya air berlebihan. Dan kita tahu sayur ni tanam untuk jangka pendek sahaja, walaupun beberapa bulan ataupun paling lama mungkin setahun, dibuatkan busut dan juga ataupun batas dan juga disediakan saliran. Tetapi untuk durian kita tanam untuk beberapa generasi dan kita tidak mengadakan sebarang persediaan untuk menghadapi segala cabaran ataupun masalah yang bakal kita hadapi. Jadi bermula daripada sistem batas yang dibuat daripada sayur, kita dapati ialah durian ni saya dapati banyak pokok yang dulu waktu saya lawat kebun, banyak yang mati akibat masalah kanker. Dan kita tahu kanker sebenarnya bermula daripada asas disebabkan pengudaraan tanah tidak baik ataupun dipanggil saliran yang tidak lancar. Dan apa yang perlu kita lakukan ialah kita kena buat sesuatu supaya selepas musim hujan ataupun selepas pengairan, air yang berlebihan di dalam tanah harus dikeluarkan daripada tanah dengan secepat mungkin. Jadi disitulah bermulanya sistem batas atau membusut. Contohnya, kalau kita lihat di kebun saya sendiri, saya telah membuat batas lebih kurang 17 tahun bila tercetusnya idea ini. Dan pada permulaannya idea itu kita buat batas tak cukup tinggi, terpaksa kita buat peparitan yang ditambah lagi. Tetapi disebabkan apabila kita membuat peparitan, pekerja bila menyembur ataupun melakukan pengilangan kadang-kadang terjatuh ke dalam longkang. Jadi untuk mengatasi masalah yang dihadapi ini dan juga mengelakkan masalah air bertakung, busut terwujudnya ataupun terdapatnya idea ini ialah bila kita dapati kita boleh memperbaiki sistem ini menjadi satu sistem busut. Dan sistem busut juga boleh membantu kita untuk melancarkan dari segi penyelenggaraan untuk memotong rumput, untuk menyembur racun dan lain-lain dapat dilakukan ataupun dibuat dengan secepat ataupun seboleh yang mungkin. Jadi antara sebab-sebab busuk diperkenalkan ialah satu faktor utama ialah dapat mengurangkan penyakit kanker ataupun reput akar. Tujuan kita buat busuk ni kita tahu satu daripada utama ialah untuk mengelakkan kematian pokok disebabkan air bertakung ataupun disebabkan oleh banjir ataupun disebabkan bila musim tenggugur hujan turun tidak berhenti menyebabkan ketepuan air di dalam tanah terlampau tinggi. Dan kita tahu bila ketepuan air di dalam tanah terlampau tinggi, pengudaraan tanah menjadi kurang elok ataupun rongga-rongga di dalam tanah diisi oleh air dan jadi kekurangan oksigen berlaku. Dan ini akan menyebabkan kekurangan oksigen ini akan menyebabkan akar reput. Jadi tujuan utama ialah untuk memastikan pokok kita, kematian pokok kita dapat dielakkan disebabkan kanker. Dan kanker merupakan pembunuh nombor satu di dalam industri penanaman durian. Jadi tujuan kita buat busut ialah kita nak memastikan supaya air yang berlebihan dapat disalurkan keluar dengan secepat mungkin. Kedua ialah busut yang tinggi yang kita buat sebenarnya cabang pertama kita sudah boleh digunakan sebagai cabang yang berbuah. Sebab ketinggiannya mungkin sudah melebihi 4 kaki. Seandainya kalau kita tidak buat busut, cabang pertama mungkin kita terpaksa buangkan. Dan satu lagi kelebihan busut ialah mengelakkan ataupun pergerakan trafik berdekatan dan pangkal pokok dikurangkan. Kita tahu sekiranya berlakunya pergerakan yang intensif ataupun trafik yang tinggi di sekeliling akar akan memampakkan tanah. Ini juga tidak baik untuk pokok durian. Secara psikologinya, kalau kita buat busut, orang biasanya tidak akan mendekati ataupun panjat ke atas busut. Ini menjadi satu secara psikologi yang berlaku. Dan kebaikan busut dia juga, kalau kita buat busut besar, sebenarnya buah yang gugur sebenarnya boleh bergolek ke bawah. Dan cara untuk mengutip hasil memang mudah. Tetapi disebabkan sekarang buah kita nak ekspor,
Jadi kita menggunakan sistem jaring dan juga ikat dengan tali. Okey, dari segi spesifikasi untuk busut, kita terbahagi kepada tanah rata dan juga kawasan bukit. Untuk tanah rata, kita juga terbagi pada kawasan yang masalah banjir ataupun tanah rata yang biasa. Kalau tanah yang biasa, biasanya busut yang kita cadangkan ataupun sebagai satu banduan dalam 4 hingga 5 kaki sudah memadai ketinggian dan lebar lebih kurang dalam 10 hingga 12. Tetapi bagi kawasan yang seringkali menghadapi banjir, busut itu mungkin kita perlu perbesarkan sehingga 7 atau 8 kaki tinggi dan keluasannya mungkin lebarnya mencecah dalam 15 hingga 18. Jadi bergantung pada kawasan itu adakah dia mengalami banjir tinggi atau tidak untuk mengelakkan pokok kita daripada mati. Jadi bagi kawasan yang berbukit pula, busut kita boleh dikecilkan lebih kurang dalam lengkungan 3 kaki tinggi kali 6 kaki lebar. Seandainya yang terlampau curam dan tidak dapat buat busut yang besar, kita boleh kecilkan busut. Tetapi di dalam teres perlu disediakan satu parit lagi saliran supaya kita boleh memastikan benar-benar air dapat disalur keluar semasa musim hujan. Kita tahu pokok durian ni memang sensitif terhadap air, lebih tak boleh, kurang tak boleh. Pendapat ataupun mitos dalam durian ialah orang kata tidak perlu sediakan busut di kawasan bukit. Tetapi kita lihat kawasan yang di tanah bukit banyak juga pokok mengalami kuning, kematian, akar reput. Kita tahu antara punca-punca yang berlaku adalah disebabkan air berlebihan ataupun ketebalan air tinggi semasa musim hujan. Terutamanya musim tenggujuk ataupun di penghujan tahun bila air hujan turun tidak berhenti-henti untuk beberapa hari, dia akan menyebabkan ketebalan air tinggi. Jadi persepsi itu harus kita ubah, ialah kita nak memastikan pokok kita tidak mati sewaktu hujan yang terlampau lebat ataupun berterusan untuk beberapa hari. Jadi busut itu sebenarnya ialah untuk memastikan air dapat disalurkan secepat mungkin, disalurkan keluar secepat mungkin sewaktu musim hujan ataupun pengairan kita yang mungkin terlebih. Okay, untuk sistem busut ni sebenarnya tanah kita sebenarnya tak perlu ambil dari luar. Kita cuma perlu ambil tanah daripada topsoil ataupun di atas permukaan tanah di sekeliling kebun, lebih kurang dalam setengah kaki, dikumpulkan dan dilonggokkan menjadi satu busut yang tinggi. Seandainya kalau tanah itu memang kawasan yang tanah liat, contohnya tanah liat yang putih, yang tu mungkin kita kena tambah lagi dari segi pasir atau organik. Dan kalau masih keadaan yang sangat lekit tu mungkin terpaksalah kita ambil tanah dari luar. Dan kalau boleh juga kita nak pastikan busut tu kalau boleh digemburkan dahulu sebelum kita membuat busut, iaitu melalui keadaan plau dan rotor. Jadi untuk buat busut ni sebenarnya persediaan ialah pastikan kita ratakan tanah juga selepas kita buat supaya memudahkan kerja kita untuk memotong rumput nanti. Dan persediaan yang paling penting ialah busut tu jangan dikompakkan, kita cuma letak sahaja. Sistem busut yang ni mula dikenalkan menerima banyak kritikan juga tantangan hebat daripada orang industri. Dan biasanya kita tahu orang yang menentang ataupun tidak menilai idea ini ialah orang yang belum buat. Sebab dia tidak memahami kelebihan ataupun kebaikan busut. Dan biasanya orang yang menentang biasanya ataupun tidak terima ialah orang yang belum buat. Tetapi bagi yang sudah pernah melakukan busut dan melalui satu masa 3-4 tahun, dia akan setuju dengan konsep busut ini. Sebab busut adalah kaedah pencegahan daripada kita melakukan kaedah rawatan kemudian. Jadi kita nak bukan melawat gejala, tetapi kita nak merawat punca menjadi masalah pada akar rumput. Jadi kita tidak mahu treat simptom, bukan treat the root cause. Jadi kita kena rawat ialah punca dia, bukan melawat punca, bukan melawat gejala. Jadi antara busut ni ialah boleh menyelesaikan banyak masalah, terutamanya penyakit kanker ataupun akar rumput. Jadi konsep busut ni boleh dikatakan masih baru lagi dan banyak orang kata buat 2 kaki tinggi, sekaki ini sudah mencukupi. Tetapi itu cuma hanya untuk tahun pertama dan kedua. Tetapi bila masuknya tahun ketiga, keempat dan kelima, busuk yang rendah tidak dapat memberi kita apa-apa kesan yang ketara.
Satu yang soalan yang selalu diketarang orang ialah tanah atas busut, pokok tumbang. Itu adalah mitos. Dan boleh dikatakan, saya boleh katakan orang yang tanya soalan ini dia mempunyai imajinasi yang terlampau kuat. Sebelum tanam pokok dia sudah boleh bayangkan pokok itu tumbang. Tetapi kita tahu setakat ini pokok yang ditanam di atas pokok yang ditanam di atas busuk ni belum tumbang lagi. Malahan kita tengok pokok yang tak buat busuk di tanah rata. Kalau nak tunjuk gambar, saya ada banyak ribu pokok yang tumbang walaupun tak buat busuk, tanam tumbang. Dan kita tahu pokok tumbang biasanya disebabkan adalah akar reput ataupun akar cekaman yang tidak kuat. Di kawasan tanah rata disebabkan kawasan itu bertakung air, akar dah reput, bila angin tiup kuat memang tumbang. Busuk sebenarnya juga membantu dalam pertumbuhan akar yang sihat sebab kawasan air itu tidak bertakung. Jadi banyak pengakarannya akan dapat memegang tanah lebih kuat lagi. Jadi kalau nak kata pokok tumbang tanah atas busuk, itu adalah pokok terakhir yang akan tumbang. Jadi cuma dari segi konsepnya banyak orang masih mempercayai ialah pokok atas busuk tumbang. Kalau pokok tanah atas pokok busuk tumbang, bayangkan dengan pokok yang di atas bukit yang tinggi, yang paling tinggi di bahagian tertinggi itu, sepatutnya dah tumbang habis. Kalau sebab di atas angin lagi kuat kan. Jadi itulah satu persepsi yang kita harus ubah. Kita masih wawas, tetapi sebenarnya konsep busuk ini dapat menyelesaikan masalah pokok tumbang. Kalau nak tumbang pun pokok yang terakhir tumbang lah. Okey, biasanya manusia kita ni sebenarnya kita belajar dari kesilapan. Banyak kali biasanya kita jarang kita nak percaya sebab kita mungkin pandangan dan juga persepsi tersendiri. Dan konsep busuk ni kalau kita nak katakan secara total orang menerima itu mungkin tidak berlaku lah. Kita hidup dalam negara sistem demokrasi. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih nak menggunakan kaedah mana. Malahan kita lihat kalau kita tanya pada mana-mana petani cara pengairan, kalau kita tambah tanya pada 10 petani, kita akan dapat 10 jawapan yang berbeza. Ada yang kata siram setengah jam, ada yang kata siram 15 minit, ada yang kata siram pagi dan petang, ada yang kata siram sehari, ada yang kata selang sehari. Jadi pelbagai pandangan ataupun pelbagai data ataupun perkongsian dikeluarkan. Tetapi dari segi busuk ni pun sebenarnya masih pelabur kalau tidak melakukan, satu saja dia akan dapat. Bila berlakunya bencana, ada pokok mati, menyesal. Itulah kos yang akan dibayar lah. Tetapi bagi saya pengalaman ni, petani merupakan, berkali-kali saya ceritakan, ialah petani merupakan guru pada saya. Dia akan jadi guru yang baik dan juga guru yang mulia. Guru yang baik ialah yang lakukan yang benda betul untuk kita belajar. Guru yang mulia ialah dia sanggup mencuba melakukan kesalahan dan untuk kita belajar. Jadi bagi saya, para pelabur kalau nak mengelakkan berulangnya kesilapan, seandainya kita tidak mahu mengalami kerugian, ada baiknya lah menerima konsep busuk ini secara terbuka hati. Hati saya terbuka dan juga boleh buat sedikit kajian kemungkinan dahulu sebelum memutuskan keputusan yang terakhir yang nak dilakukan. Itu menjadi satu pandangan ataupun satu panduan yang baik untuk pelabur lah. Okey, busuk ni sebenarnya konsepnya ialah mengeluarkan air secepat mungkin selepas hujan. Jadi ketinggian aras air memang dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Dan dari segi arohan bunga sebenarnya kita tahu ialah pokok hanya akan berbunga selepas 14 hari kering berturut-turut, diikuti hujan dan kering lagi, dan bunga akan keluarlah sekurang-kurang 14 hari dan ke atas. Seandainya kalau kita buat busuk, arohan bunga boleh membantu sedikit, tapi bukan penentu utama. Penentu utama adalah dari segi cuaca lah. Cuaca merupakan penentu yang paling utama. Sebenarnya kita dapati banyak orang berpendapat kalau kita tanam di atas busuk, pokok tidak tahan kemarau. Tetapi sebenarnya dia adalah di sebaliknya. Kalau kita tanam pokok selepas tahun dan 2, akan ada menjalar masuk ke dalam busuk dan sekeliling. Kita dapati sebenarnya pokok yang buat di atas busuk
lebih tahan kemarau berbanding dengan di tanah rata. Disebabkan satu daripadanya ialah akarnya pergi lebih mendalam dan lebih jauh sebab akarnya hidup sihat kuat. Keduanya, dalam busuk tu air tu akar dapat dicapai lebih mendalam berbanding dengan tanah di tanah rata. Jadi saya pernah lawat kebun di Johor yang separuh buat busuk, separuh tidak buat. Tibanya musim kemarau, yang buat busuk tu lebih tahan lama lebih dari yang tidak buat busuk. Ini adalah satu hakikat yang sebenar. Harapan busuk ni adalah kita satu saja. Harapannya ialah kita nak mengurangkan kematian pokok disebabkan penyakit akar atas punca akar rumput disebabkan saliran yang tidak baik. Jadi ini merupakan satu daripada secara tidak langsung busuk ini dapat membantu industri bergerak lebih cepat ke hadapan dan juga maju. Cuma konsep untuk menerima ni biasanya begitulah. Permulaan tu memang dia agak lambat sedikit. Dan bila banyak lagi orang buat, terbukti secara tidak langsung dia juga akan membantu. Dan dari segi R&D ni memang sudah terbukti lah. Cuma dari segi penyelidikan dan pembangunan ni dia memerlukan sedikit masa. Sebab biasanya untuk menerima idea baru ni memang dia agak lambat sedikit. Tetapi harapan saya ialah dengan adanya media sosial yang sekarang ni, mungkin ini masa untuk memperkembangkan teknologi ini ataupun konsep ini boleh dipercepatkan lagi lah melalui pendidikan upskilling farmer, juga melalui kursus-kursus yang ditaja oleh swasta dan juga kursus-kursus profesional yang dianjurkan oleh saya sendiri juga.